Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan saya, Cikgu Helmi dalam slot PDPR Bimbingan dan Kaunseling SK Seksyen 6. Untuk pertemuan ataupun sesi PDPR pada kali ini, saya ingin berkongsikan kepada semua murid-murid tentang bagaimana untuk belajar dari rumah. Di sini saya sediakan 10 tata cara untuk kita ataupun murid-murid semua aplikasikan, amalkan di rumah tentang bagaimana untuk belajar dari rumah. Okey, saya sediakan 10 saja yang ringkas dan mudah untuk difahami dan juga mudah untuk diamalkan. Baik, apakah yang pertama? Okey, yang pertama ialah perkara yang paling utama sekali dalam hidup kita, iaitulah niat yang betul untuk menuntut ilmu. Ya, apa yang kita lakukan pada setiap hari haruslah dimulakan dengan niat. Sebagaimana kita ingin melakukan ibadat dan sekiranya kita ingin ibadat kita itu diterima dan mendapat manfaat daripada ibadat tersebut, kita perlulah niat. Sebagai contoh, kita sebagai orang Islam akan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, setiap pagi sebelum bermulanya puasa, kita akan berniat bahawa hari tersebut kita akan berpuasa. Jadi sepanjang hari itu akhirnya kita berjaya untuk puasa. Ya, begitu juga dengan belajar. Perkara pertama yang perlu anak-anak lakukan ialah niat yang betul untuk menuntut ilmu. Semoga pada hari tersebut hati kita sentiasa ikhlas untuk belajar dan untuk menerima ilmu. Kemudian bacalah doa supaya hati kita menjadi tenang dan terang. Ya, baca doa sebagaimana yang murid-murid selalu baca di dalam kelas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah mulakan pagi dengan sarapan yang ringan. Sarapan juga adalah satu yang penting untuk kita amalkan pada setiap pagi sebelum mulanya sesi PDPR. Hal ini kerana sekiranya kita tidak sarapan, berkemungkinan ketika mana berlangsungnya PDPR, kita akan berasa lapar dan sekaligus mungkin akan mengganggu fokus dan konsentrasi kita untuk belajar bersama dengan guru ketika sesi PDPR. Ya, mungkin kita akan meninggalkan sesi PDPR sebentar untuk mendapatkan makanan dan akhirnya kita akan ketinggalan. Jadi sebelum memulakan sesi PDPR pada setiap pagi ataupun pada setiap hari, kalau boleh cuba dapatkan sarapan yang ringan. Ya, kalau boleh sarapan yang ringan terlebih dahulu. Sekiranya kita mengambil sarapan yang berat terus, dikuatiri takut semasa PDPR kita akan mengalami sakit perut, ya, dan kenyang yang terlampau, akhirnya kita akan mengantuk dan sebagainya dan mengganggu konsentrasi kita ketika belajar. Yang ketiga ialah perkara yang perlu murid-murid lakukan ialah bersedia 30 minit lebih awal dan periksa jadual dan alat peranti. Ya, sebelum memulakan sesi PDPR, sebolehnya 30 minit lebih awal murid-murid akan bersedia ya untuk memeriksa alat peranti, memeriksa talian internet dan juga untuk memeriksa jadual ya supaya kita sentiasa bersedia dengan jadual yang betul untuk belajar bersama dengan guru pada hari tersebut. Sekiranya kita tidak bersedia 30 minit lebih awal ataupun beberapa minit lebih awal, mungkin kita akan uh, menjadi kalut, ya, menjadi resah dan juga kita bila timbulnya masalah-masalah, akhirnya kita akan terlewat dan ketinggalan dalam sesi pembelajaran. Yang keempat ialah cari ruang belajar yang kondusif ya ataupun sediakan ruang belajar yang kondusif. Ya. Kalau kita tengok contoh yang cikgu bagi gambar yang ada di skrin yang murid-murid boleh lihat ini, contoh ini telah sangat sempurna dah bagi cikgu. Tetapi cuba cari ruang yang selesa di dalam rumah murid-murid sekalian supaya apabila kita belajar, kita berada dalam suasana yang selesa untuk fokus dalam sesi PDPR. Kerana gangguan-gangguan persekitaran juga akan mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Contohnya mungkin kalau kita belajar di ruang tamu, bagi murid-murid yang ada adik yang kecil, mungkin akan diganggu oleh adik yang kecil. Cuba belajar untuk cari di dalam kawasan yang tertutup, ya, seperti dalam bilik.
ya, supaya adik tidak dapat mengganggu, dan juga mungkin kawasan tersebut tidak sesuai apabila berada dekat dengan dapur, ya, bila mana ibu awak ingin memasak dan mungkin bunyi-bunyian yang terhasil daripada aktiviti tersebut akan mengganggu konsentrasi awak. Jadi sediakan ruang belajar yang kondusif di rumah masing-masing. Yang kelima ialah fokus kepada isi kandungan pelajaran yang sedang diajar oleh guru. Ya, ini cikgu tunjuk contoh gambar ini bukan sesi Meet bersama dengan murid-murid, tetapi contoh sesi Google Meet ataupun PDPR. Okey, apa yang cikgu ingin sampaikan di sini ialah semasa sesi PDPR berlangsung, fokuslah dengan apa yang cikgu ajar. Sebab pengalaman cikgu, ada cikgu perhatikan bahawa murid-murid ini mengambil kesempatan sesi PDPR ini untuk bermain-main dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu dielakkan sekiranya kita ingin belajar dengan berkesan pada hari tersebut. Ya. Fokus kepada isi kandungan pelajaran yang sedang diajar oleh guru. Yang keenam ialah sediakan buku catatan dan buat catatan yang penting. Ya, apabila guru mengajar, ada perkara-perkara yang perlu dicatat oleh murid-murid. Jadi pastikan murid-murid ada buku catatan dan buat catatan yang penting. Dan hal ini cikgu tengok tak ada masalah dalam kalangan murid. Ya, bila cikgu tengok di skrin, kebanyakan murid-murid sentiasa ada buku ataupun kertas dan pensel di tangan untuk mencatatkan perkara-perkara yang penting yang disampaikan oleh guru, dan perkara ini boleh digunakan untuk sesi ulang kaji ataupun sesi soal jawab bersama dengan guru pada masa PDPR berlangsung ataupun pada selepas PDPR. Okey, kemudian yang ketujuh ialah awak boleh bertanya kepada guru kalau awak tak faham. Ya, bermaksud ketika mana sesi PDPR, sekiranya perkara yang diajar oleh guru tersebut tidak difahami oleh awak, awak boleh terus bertanya mengikut tata cara yang telah diberikan oleh guru tersebut. Mungkin boleh bertanya di ruangan mesej ataupun boleh terus on mikrofon dan bertanya secara langsung, terpulang kepada kaedah yang digunakan oleh guru yang mengajar tersebut. Ya. Kerana bila kita tidak tahu, maka kita kena bertanya. Sekiranya kita tidak bertanya, kita tidak akan faham dan akhirnya kita tidak mendapat manfaat daripada sesi PDPR yang dilaksanakan oleh guru pada hari tersebut. Yang ke-8 ialah pergi ke tandas waktu peralihan subjek. Ya, apa yang cikgu ingin sampaikan ialah sekiranya awak ingin ke tandas, pastikan sebolehnya ketika berlaku pertukaran masa ataupun waktu rehat antara subjek A ke subjek B itu, awak gunakan sebaik yang mungkin, sama ada untuk ke tandas, untuk menjamah sedikit makanan ringan, ya, supaya ketika mana berlangsungnya PDPR selepas itu tidak mengganggu konsentrasi awak. Ya, kalau awak tahan, nanti takut ketika PDPR subjek seterusnya tersebut, ketika itulah awak nak ke tandas dan sebagainya, akhirnya awak akan ketinggalan maklumat-maklumat yang cikgu ajar secara live. Okey. Kemudian yang ke-9 ialah ucapkan terima kasih kepada cikgu selepas tamat kelas, ya, sebagai tanda penghargaan awak kepada guru. Ya, kerana cikgu susah payah menyediakan bahan melaksanakan pengajaran secara live ini, jadi awak ucapkan terima kasih supaya memberikan semangat dan motivasi kepada guru tersebut untuk teruskan mengajar secara online ini pada masa-masa yang akan datang. Dan ini juga akan membuatkan kita lebih beradab dengan guru dan akhirnya ilmu itu senang untuk kita dapat. Ya. Kemudian yang ke-10 ialah perkara yang agak penting juga, iaitu buat ulang kaji pembelajaran hari tersebut. Apabila habis sesi PDPR pada hari tersebut, bukan bermaksud awak dah stop belajar, ya, tetapi gunakan masa yang ada untuk mengulang kaji pelajaran, ya, sebagaimana awak lakukan pada sesi pembelajaran yang sebelum ini. Okey, mungkin awak boleh memilih masa yang sesuai selepas Zuhur ataupun pada waktu malam sebelum tidur, lebih kurang 1 jam awak boleh buat ulang kaji pembelajaran hari tersebut, ya, supaya setiap hari ada ilmu yang awak kuasai. Okey. Jadi pada pandangan cikgu, 10 perkara ini sahaja terlebih dahulu untuk awak sama-sama praktikkan
dalam kehidupan awak semasa sesi PDPR sepanjang PKP ini. Mudah-mudahan kekangan ini walaupun ianya satu kekangan tetapi awak masih dapat belajar dan tidak ketinggalan dalam pelajaran. Apapun cikgu ucapkan selamat belajar. Jadi cikgu rasa sekian saja daripada cikgu. Bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.